Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita nak tengok tentang tajuk Al-Basir, iaitu Allah Ta'ala Maha Melihat. Apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala Maha Melihat? Adakah sama penglihatan Allah Ta'ala dengan penglihatan makhluk? Adakah penglihatan Allah Ta'ala ini terbatas seperti makhluk? Jadi macam mana kita nak tahu? Di dalam video kali ini kita akan tengok bagaimana dan apakah yang dimaksudkan sebagai Allah Ta'ala itu Maha Melihat. Al-Basir, yang bermaksud Allah Ta'ala Maha Melihat. Allah Ta'ala Maha Melihat segala-galanya. Sama ada dari sudut jauh ke dalam lautan, maupun di alam yang kita langsung tak tahu, tak nampak, seperti alam roh, alam jin, alam barzakh. Allah Ta'ala melihat segala-galanya, perbuatan makhluknya. Daripada sebesar-besar makhluk hingga ke sekecil-kecil makhluk. Kuman, bakteria-bakteria, semuanya tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu manusia yang beriman, dia takut untuk melakukan dosa. Kerana apa? Kerana dia yakin dan dia tahu bahawa setiap langkah dia, perbuatan dia, Allah Ta'ala melihat segala-galanya. Walaupun dia cuba untuk sorot perbuatan dosa dia daripada manusia, tetapi tidak ada makhluk yang boleh sorot perbuatan dosa dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduklah dalam bilik kebal macam mana sekalipun, bilik tu diperbuat daripada besi ke, kita tanam bawah tanah sampai tak ada siapa-siapa boleh pergi. Tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat segala-galanya. Manusia, iaitu makhluk, mempunyai pandangan yang terbatas. Kita memerlukan bantuan teknologi untuk melihat dengan lebih jelas ataupun untuk melihat keadaan yang jauh. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok perkara yang berlaku di angkasa lepas, tidak ada mata manusia yang boleh melihat secara terus. Sebagai contoh, kita kata nak tengok planet lah hari ni. Keluar rumah, tengok, oh, nampak planet ke atas. Tak boleh. Kita memerlukan alat bantuan, sebagai contoh teleskop, satelit. Dan kalau kita nak tengok kawan kita yang berada di luar negara, sebagai contoh, kita tak boleh tengok mereka daripada sini. Sebagai contoh, kita duduk di Johor. Kita nak tengok kawan kita yang duduk di England misalnya. Tak boleh kita nampak daripada sini, kita terus nampak kawan kita kat England. Tak boleh. Kita memerlukan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kita menggunakan platform Google Meet, Zoom, video call. Sebab manusia ini pandangannya terbatas. Bahkan manusia juga tidak boleh melihat apa yang berlaku di sebalik dinding rumah dia. Contoh, di rumah dia ada dinding dan sebelah rumah dia tu rumah jiran dia. Tak boleh kita nampak tembus pandangan kita, nampak kawan kita, jiran kita buat apa kat sebelah. Tak boleh. Kan manusia ini pandangannya terbatas. Sekadar apa yang ada je lah yang dia boleh nampak di depan mata dia. Jadi sebab itu, kita kena sentiasa mensyukuri nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala bagi. Kerana apa? Kerana ada setengah daripada kita yang Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala tarik penglihatan mereka. Sebagai contoh, mereka ini buta, ataupun pandangan mata mereka kabur. Jadi hamba-hamba Allah ini, mereka ini walaupun mungkin kita lihat tidak mempunyai daya penglihatan yang baik, tetapi ada hikmah di sebalik ujian yang menimpa mereka. Dalam dunia ni ada benda yang kita boleh melihat secara terus. Sebagai contoh, rumah, haiwan-haiwan, burung, arnab, kucing, burung hantu, ataupun meja dan sebagainya, kita boleh melihat secara terus tanpa perlukan apa-apa alat bantuan. Ada perkara yang kita memerlukan bantuan, seperti tadi yang saya sebut, nak lihat planet, kena gunakan teleskop. Untuk kita tengok benda-benda yang kecil, kuman-kuman, bakteria pula, kita memerlukan mikroskop yang lebih kecil dia punya kanta dia, untuk kita lihat apa yang berlaku dalam sel-sel manusia ataupun sel-sel haiwan. Tetapi ada perkara yang guna teknologi pun tak boleh tengok. Gunalah teleskop ke, mikroskop ke, kanta pembesar ke, ada perkara yang kita tak boleh tengok menggunakan mata kita. Ya, ini apa dia? Sebagai contoh, jin, makhluk Allah Ta'ala yang ghaib, malaikat, dosa, pahala, alam barzakh, ya ini alam kubur, alam roh. Perkara-perkara ghaib seperti ini kita tak boleh nampak. Ianya disembunyikan daripada penglihatan mata kita. Sebab tu perkara-perkara ini
sebagai orang beriman, wajib untuk kita percaya dan beriman dengan sesungguhnya walaupun kita tak nampak. Kerana mereka ini juga semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tugas kita bukannya mencari mereka, tunjukkan kepada masyarakat, inilah jin dan sebagainya. Tak. Tugas kita ialah untuk pastikan apa yang kita buat, apa yang kita sampaikan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman akan menggunakan matanya untuk melihat perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang mendatangkan pahala kepadanya. Sebagai contoh, melihat Kaabah, Baitullah, rumah Allah, melihat Al-Quran, melihat wajah kedua ibu bapa mereka, melihat fenomena alam, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, pokok-pokok, laut-lautan, gunung ganang. Tetapi orang yang tidak mensyukuri dan tidak mampu menggunakan nikmat penglihatan ini dengan baik, maka mereka akan melihat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, melihat perkara-perkara maksiat, melihat aurat orang lain, melihat perbuatan-perbuatan yang tidak bertepatan dengan syar'i. Maka sebab itu mata ini perlu dijaga dengan sebaiknya. Bukannya kita kata mata ni kena jaga dari sudut kesihatan saja, itu penting. Dalam masa yang sama perlu juga dijaga daripada dibakar oleh bakaran api neraka. Kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan manusia ini dengan sepasang mata untuk melihat perkara-perkara yang baik. Melihat contoh-contoh tauladan akhlak yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh di sekeliling kita. Jadilah kita seperti mata lebah yang mana sentiasa mencari madu pada bunga-bunga. Jangan sekali-kali kita melihat menggunakan pandangan mata lalat yang sentiasa mencari kekotoran, yang sentiasa mencari sampah, bangkai. Sebab itu orang-orang yang beriman, mereka melihat perkara-perkara yang boleh mendatangkan rasa syukur mereka kepada Allah Ta'ala, rasa takjub mereka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anak-anak yang Allah Ta'ala kasihi sekalian, jaga penglihatan dengan baik. Pastikan mata kita ini bakal menjadi aset kita untuk ke syurga. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang halal, melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.